Ya, Miza, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yang juga pengurusi Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri menyertai sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN pengurusan COVID-19 menerusi sidang video yang dipengurusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pagi tadi. Sidang video yang diadakan di Pejabat Ketua Menteri di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS Kota Kinabalu ini turut dihadiri Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Surveyor Safar Untung. Hadir sama Pengarah MKN Sabah Sharifah Siti Salihah Habib Yusof dan Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi. Mesyuarat berlangsung hampir 3 jam ini antara lain membincangkan perkara melibatkan situasi semasa COVID-19 seluruh negara. Sidang khas MKN ini merupakan yang pertama dihadiri Datuk Haji Ji selepas kembali melaksanakan tugas rasmi pada 26 Oktober lalu. Sebelum ini, beliau dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth akibat dijangkiti COVID-19. Badan Bukan Kerajaan NGO di negeri ini disaran untuk aktif dalam membantu masyarakat yang terkesan pandemik COVID-19 sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata usaha murni berkenaan bukan sahaja memberi kelegaan kepada penerima, malah membantu memudahkan urusan kerajaan dalam pengagihan bantuan. Datuk Jahid yang juga Wakil Rakyat Tamparuli berkata peranan NGO dan mana-mana individu dalam membantu meredakan situasi ketika ini adalah sangat penting dan diperlukan selain dialu-alukan kerajaan. Saya mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada frontliners dan mengharap supaya NGOs juga akan tampil untuk memberi sumbangan lebih kepada memperlihatkan semangat kebersamaan. Datuk Jahid bercakap kepada media selepas menyerahkan sumbangan kepada petugas Hospital Daerah Tuaran di perkarangan hospital berkenaan. Sementara itu, Pengarah Hospital Daerah Tuaran Dr. G. Mohan Gopal Naidu amat menghargai bantuan tersebut. Banyak botol-botol minuman diberikan kepada pesakit dan juga kepada frontliner barisan hadapan yang bertunggu lumus menjalankan tugas. Dan ini bukannya kali pertama yang berhormat Datuk Jahid memberikan sumbangan begini. Ianya adalah satu berterusan. Bantuan ini merupakan sumbangan Kelab Penyokong Datuk Jahid Jahim KPD JJ, Sekolah Kebangsaan SK Gayang dan SK Sungai Damit berbentuk makanan, minuman dan pelitup separuh muka. 14 individu berumur antara 20 hingga 56 tahun di kompaun kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dalam satu serbuan ke atas sebuah pusat hiburan karaoke di Kota Kinabalu awal pagi tadi. Mereka yang di kompaun terdiri 11 lelaki dan 3 wanita berada di dalam premis berkenaan dan didapati sedang berhibur. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Habibi Haji Majinji memberitahu RTM, serbuan dilakukan pasukan daripada Jabatan Siasatan Jenayah, JSJ Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah dan Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu ketika pemantauan OP COVID-19 PKPB. Operasi bermula 11.30 malam tadi hingga 3 pagi. Kesalahan melanggar PKPB boleh dihukum di bawah Peraturan 11, Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, Langkah-langkah dalam Kawasan Tempat Jangkitan 2020. Persatuan Pengusaha Bas Ekspres Negeri Sabah (SEBOK) meminta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah mengambil langkah memberi bantuan khas kepada pengusaha bas ekspres yang terjejas sepanjang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu, Presidennya Datuk Donald Hanapi berkata rata-rata pengusaha bas ekspres ketika ini masih perlu membayar sewa bulanan kaunter tiket yang disediakan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK meskipun tidak beroperasi. Mereka juga turut dibebani bayaran ansuran bas setiap bulan. Saya menaruh penuh kepercayaan dengan surat pencerahan yang telah saya sampaikan kepada mereka ini. Sekurang-kurangnya mereka dapat mengambil perhatian tentang masalah-masalah yang telah dihadapi oleh pengusaha bas negeri Sabah. Saya menaruh penuh kepercayaan juga bahawa kerajaan negeri akan dapat membantu pengusaha-pengusaha bas ini
bagi meneruskan perkhidmatan bas ekspres ini pada masa-masa akan datang. Sehubungan itu, Datuk Donald berharap permohonan beroperasi semula bas ekspres berpandukan prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa dapat dibincangkan dalam mesyuarat kerajaan negeri. Seramai 1,500 pengusaha dan pemandu bas ekspres di negeri ini berdaftar di bawah persatuan berkenaan. Yayasan Nur Jauhar YNJ tampil menghulur sumbangan bernilai lebih RM232,000 berbentuk peralatan perubatan dan keperluan makanan kepada 11 penerima termasuk Jabatan Kerajaan, Persatuan, Masjid, Surau dan Mahat Hafiz. Sumbangan disampaikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin bersama isteri Toh Puan Dr. Nolida Tan Sri RM Jasni dan turut disaksikan pengurusi YNJ Kolonel Alhamra Tun Johar di Istana Negeri Kota Kinabalu. Antara sumbangan disampaikan ialah peralatan hospital kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, kelengkapan perlindungan diri PPE kepada Jabatan Penjara Kepayan dan PPE serta barangan makanan kepada Pusat Kuarantin Kampus Intan Gayang Tuaran. Sumbangan ini sebetulnya bukan saja membantu pesakit-pesakit yang memerlukannya, tetapi juga sebagai satu tanda sokongan padu daripada Tun yang terutama dan juga Topuan serta Yayasan Nur Johar ini. Sumbangan ini daripada Yayasan Nur Johar yang sangat diperlukan untuk penjara di Kepayan juga dan di Sabah. Ini COVID banyak shocking untuk semua orang lah. So we need to help, kalau boleh tolonglah. Turut menerima bantuan Mahat Hafiz Al-Quran Wassunnah Aminuddin yang menerima bantuan kewangan berjumlah RM30,000 dan media tempatan yang menerima barangan makanan dan kelengkapan perlindungan diri. InsyaAllah sumbangan yang diberikan kita akan laksanakan dan juga kita akan menggunakan sebaik mungkin. Ini adalah tanda kasih sayang daripada pihak istana sendiri kepada pengamal media dan kita berharap pihak istana akan melebarkan lagi kasih sayang ini kepada petugas-petugas dan pengamal media yang lain. Penerima lain terdiri Masjid Jami' As-Salam Kampung Binoni Papar, Kampung Sungai-Sungai Sugut Paitan, Surau Asratul Aina Kampung Pantai Keningau, Persatuan Tabung Pesakit Jantung Sabah, Rumah Harmoni Persatuan WADA, Pencerdasan Umat Malaysia WADA dan Masjid Haji Sidik Kampung Bolong Baru Tuaran. Belanjawan 2021 yang bakal dibentangkan pada 6 November ini diharapkan akan turut memfokuskan aspek kebajikan rakyat di Sabah khususnya yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun dilantik Dr. Ali Akbar Gulasan berharap belanjawan berkenaan akan mengutamakan kepentingan rakyat seperti mana dititahkan Yang di-Pertuan Agong. Saya yakin kita akan mendapat suatu pembentangan bajet yang luar biasa yang akan memberi lebih banyak manfaat kepada masyarakat Malaysia. Yang kedua, kita juga mesti akurlah dengan apa yang titah Yang di-Pertuan Agong. Saya kira ini sebagai satu cara untuk membangkitkan semangat perpaduan dan kesaksamaan. Dr. Ali Akbar yang juga Setiausaha PAS Sabah berkata demikian kepada media selepas menyampaikan sumbangan peralatan kebombaan bernilai RM4,000 kepada pasukan bomba sukarela PBS Mukim Apin Apin dan barangan makanan kepada 13 ketua isi rumah di Kampung Gasabon Apin Apin Keningau. Sementara itu, penduduk di Keningau turut menyuarakan harapan sama agar kebajikan rakyat diutamakan dalam belanjawan 2021. Kami sangat berharap bantuan terutamanya kepada golongan yang banyak terjejas bagian kampung, contoh ibu-ibu begitu, wanita-wanita. Kita harap ada bantuan daripada kerajaan dalam belanjawan yang akan datang ini. Sangat mengharapkan lebih prihatin kepada masyarakat, terutamanya di kawasan Sabah yang terjejas dengan COVID-19. Harapan saya supaya kerajaan menambahkan dana terutama kepada pembangunan sistem perhubungan, terutama jalan raya, dan juga kepada sistem talian komunikasi agar kerajaan memperuntukkan banyak lagi tower.
Baik, sekian dahulu berita dari Sabah petang ini. Saudara sentiasa pantau status kesihatan anda dan terus patuhi arahan pihak berkuasa bagi sama-sama putuskan rantaian COVID-19. Kembali semula bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan.